Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Anda bersama dengan saya Anas dan Aslam, dalam episod kedua podcast episod episod kita. kita. Okey, hari ini kita akan membincangkan manakala kita pun dalam bulan puasa Aslam. Ya. Rekod bulan puasa, producer Ayak pun tak bagi, apa pun tak bagi. Dia bagi letak buku datang sini. So kita bawa topik uh, pasal bulan puasa lah yang berkaitan. Berkaitan bulan puasa dan berkaitan Turki iaitu Okey, hari ni kita nak cerita sikit pasal, bulan Ramadan dekat Turki. okey. Lepas tu kita akan cerita sikit pasal, Ramadan zaman Uthmaniyah. Kita pilih orang kata bagi kena tema lah. Sebab bulan puasa kan, bulan puasa takkan nak cerita pasal, Christmas. Ho 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 lah sekali lagi. So kita cerita pasal bulan puasa di Turki ada juga bulan puasa zaman Osmaniyah. So dia punya culture, dia punya makanan dan juga berdasarkan pengalaman kita, berpuasa dan beraya kat sana. Raya nanti lah kita cerita, berpuasa kat sana lah. Okey, sepanjang hang duduk kat sana 8 tahun, berapa kali hang puasa atas sana? Kalau ikutkan sebenarnya, aku puasa dekat sana boleh katakan setiap tahun lah. Tapi sekali je tak puasa dekat sana. Tu pun waktu Tak buat puasa? kelas bahasa. Hang tak puasa? Maksudnya sambut puasa dengan Ramadan dekat Malaysia. Jangan Waktu hang kena cakap clear sekali lagi netizen kecam hang. Hang kata tak puasa atas sana. okey, okey. Dah lah orang sana kalau tak puasa pun relax So mana kata boleh kata semualah sepanjang 8 Mhm. tahun tu 7 kali lah hang puasa kat sana. Heeh. Kalau tahu bulan puasa kat sana ni kalau hard shock macam bulan puasa hak ke belakang ni dia kuih awal. So Mhm. dia nak masuk musim sejuk sikit lah kan. So puasa dia tak panjang sangat. Mhm. So lebih kurang macam kita lah. Tapi masa aku awal-awal dulu 2015, 2016 puasa, masa tu musim panas. Bila musim panas ni dia orang kata siang dia panjang. So sahur tu pukul aku rasa dalam pukul 3, 3.30. Buka puasa tu 8.30. Ingat tak masa awal-awal tu kan. Ya, tahun Sebab dia musim panas. 2015, 16 tu Ha, musim panas lagi. musim panas. Sebab dia masa tu bulan puasa dalam bulan 6, bulan 7 tu kot. Sekarang ni, 2024 tu dah start Dia spring spring ataupun, tu. So eee, spring tu lebih kurang sama macam musim Malaysia bunga. lah Mhm, dia punya waktu waktu. berpuasa dia. Mhm, Tapi kalau musim panas tu dia pisang kot orang kata. lama Hang agak. kalau sebab So, bayangkan 3.30 tu kira dah subuh. Hang kena tunggu 8.30 pula tu berapa jam tu? 3.30 sampai 8.30 ada kat itu kau sahur dekat mana? Dekat rumah ke? rumah tapi ada ke aku pergi kat kafe sebab masa tu ada lagi buka kafe buka sampai sahur. Dia buka. Oh, Dia tak ada sebab kat sana dia tak ada 24 jam je. Dia dia tak ada mamak 24 jam. ya betul tak ada. Dia tak ada, cuma dia ada lah kafe yang buka sampai pagi sikit tu ada lah. Tapi tu lah, orang kata orang bujang ni kadang makan kat rumah Ayak kurma jadi So, engkau duduk, rumah sewa masa tu? rumah sewa takkan rumah sendiri kot. Kalau aku duduk asrama waktu tu. Asrama dia pun ada Ah, bagi makan apa ya. semua. Kalau asrama dorang provide, dorang bagi apa, macam Turkish meal breakfast lah, sarapan Turki lah. Ada Macam kita cheese, kan, tomato, ah, timun semua tu lah. ah, buah Ada sup ada, zaitun, sup ada corba. corba ada. Tapi tu Ah, lah selalunya roti wajib, lepas tu ada zaitun, hmm, tomato, cheese wajib lah. ikan apa ni, timun. Cheese lagi Cheese tu, beyaz peynir lah, Biar Spanish cheese, white white cheese cheese. dia panggil. Tu pengalaman kita lah. Tapi kita nak cerita pasal kita mula orang kata daripada sahur sampai ke malam. Hmm. So kalau mungkin yang boleh cerita sahur, orang kata sahur tu sahur lah. Saya panggil sahur. Kalau ada lagi kata budak ni cakap apa sok lah. Kalau Melayu panggil sok. Sok Kalau sendiri. sok sok sendiri. Dia panggil sok bukan khas Turki tu. Sok. Kalau dekat Turki ni ada satu tradisi. Daripada zaman Osmania sampai ke sekarang ada lagi masa Hmm. sahur tu. Apa dia Aslam? Satu. Okay, kalau kita, kita
antara tradisi yang kita boleh tengok daripada dulu sampai daripada zaman Uthmaniyah lagi Ha, sampai ke hari ni, kita boleh tengok satu tradisi tu nama dia Ramazan Davul Jusu. Ramazan Davul Jusu. Apa dia maksud dia? Ramazan ni bukan nama orang, bukan nama orang Ah, Turki Ramazan. Walaupun ada lah nama Ramazan tu. Kita pun ada Ramazan. Ramadan. Dia apa, macam orang kata kalau mungkin dalam bahasa Melayu, tukang kejut waktu sahur lah Tukang sebenarnya. gendang. Tukang Gendang. gendang kan. Tukang gendang. Gendang. Tukang Davul gendang. tu maksudnya gendang, Hmm. Ramazan tu Ramadan. So dia tukang gendang. So Hmm. apa function tukang gendang ni? Kenapa dia tradisi yang masih ada berdulu sampai sekarang? Apa function dia? Okay. Kalau hari ni, diorang ni sebenarnya tugas diorang untuk kejut orang untuk sahur. Pengusok. Hmm. So macam dia akan ketuk lah gendang dia Ha? untuk kejut. Dia selalunya dekat kawasan kejiranan lah. Ha? Diorang akan buat bunyi macam bunyi bising lah supaya orang bangun. Okay. Lepas tu kalau tapi kalau waktu zaman Uthmaniyah, diorang sebenarnya dia ada pakaian dia sendiri. So pakaian Pakaian tradisional dia. tradisional tu kan. Tapi kalau macam sekarang, diorang just bawa gendang je lah. Ketuk-ketuk ramai-ramai. Tengok kadang-kadang ada budak-budak sekali, kadang ada kat orang besar. Tapi aku mesti tengok tau orang dia memang pakai tu lah. Dia ada lah viral dulu kan. Dia memang pakai jenis macam tinggi punya tu. Bukan vest dia macam Janissary punya tu kan. Dengan Oh, pakaian tu dia suruh dia ketuk kena sajalah. Aku tak tahu dia cari mana baju tu. Tapi ada agak viral tu. Dia ketuk tong 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 tong. Tapi memang deras benda tu lah. So dia basically dia berjalan kat kawasan hmm, kejiranan tu. hmm, Dia berjalan ketuk. Tu orang tak marah lah sebab bukan dia buat bising tu ya. Dia ya. memang orang tahu dah memang dia untuk kejut sahur. Dia memang untuk orang kejut sahur. So orang tak marah lah cerita dia. Dia dia pun duk pergi minta duit lah. Selalunya tapi kalau dekat Konya tu dia akan minta waktu ni, lepas solat raya. Lepas solat raya baru dia Lepas pun solat minta. raya, dia minta. So macam kat rumah aku dulu dia pun ketuk-ketuk. Satgi Setiap dah hari dah habis ketuk tu sekali lagi lah. Sekali dia pun main ketuk. Dia pun awal dia pun ketuk gendang. Ha, ha. Lepas tu sekali lagi dia pun main ketuk rumah ha. Tek tek tek. Ni duit orang kata duit sumbangan untuk tukang gendang. Kita Hmm, pun dah bangun sahur bulan puasa takkan tak bagi kan orang kata. hmm. Bagi bila ulok bila mana ada berapa lira. Dia pun tak kisah pun. Dia macam bentuk sumbangan lah. Uh, tu ada lagi nak tambah apa? Untuk bahagian double juice tu. Tu je lah. Lepas tu kalau Dia punya tugas dia. Hmm. Lepas tu kalau waktu zaman Uthmaniyah, kalau nak ikutkan waktu, masuknya waktu sahur, uh, diorang pun ada macam tembakan meriam. 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 Uh, Untuk menandakan lah, dah nak masuk, waktu subuh. Makan modal setiap kali nak sahur Mhm. kena tembak meriam. Ya. Bukannya murah tau. Kalau kita tembak mercun pakai duit, dia tembak meriam lagi makan modal. Sebab waktu tu memang kalau nak ikutkan pembesar suara pun tak ada kan. So macam Betul. meriam lah supaya Logik. dengar satu Paling logik dia. kawasan tu. Kalau dia buat sekarang pakai tembak meriam, dia orang ingat perang lah cerita dia. Hmm. Lepas tu habis pada sahur. Sebab kalau untuk orang yang tak pernah macam berpuasa kat Turki apa semua, hang pun jangan terkejut kalau pi bulan puasa tengok kedai duk buka, orang duk makan. Dia sebab sekarang punya ni perlembagaan dia kan negara sekular. Hmm. So bagi depa tu agama tu hak peribadi. Bila agama tu hak peribadi, hang nak buat apa, puasa ke apa semua tu, itu semua hak hang. Hang tak mau puasa tu hak hang, orang tak boleh kata apa. Cuma adalah hak dia punya agama orang apa semua kata respect orang puasa kan. Kalau boleh jangan makan minum kat public. Tapi kedai dia buka je biasa. So kalau contoh kata orang kita pergi berjalan sana, dia nak ambil orang kata mazhab kata hang musafir hang boleh tak puasa kan, hang boleh makan apa semua. Boleh lah, hang pi lah makan lah orang tak kisah pun. Hang pakai tudung ke apa hang nak makan ikut suka hang kan. Hmm. Tapi dah kalau takut kecaman netizen tak payah buat lah. Tu dia. Cumanya itulah abang dah siap lah. Sebab lagi kalau ada orang pi terkejut. Pasal apa dia pun ni tak puasa. Hang pun jangan duk pi buat nak pi tegur. Ya. Hang pun duk pi buat kata nak tegur kata pasal apa tak puasa apa malam. Hang pun silap lah. Hmm. Lepas tu kita cerita pula. Tadi sahur.
hang ni nak buka puasa. Dia punya orang kata menu. Antara orang kata main dish ataupun special dish untuk bulan puasa ni apa dia? Yang memang bulan puasa je hang jumpa. Okay. Kalau kita tengok orang Turki ni sebenarnya dia punya makanan utama dia ialah roti. Roti, Contoh kalau wajib. macam kita wajib nasi juga kan kalau nak bagi kenyang. Tapi untuk orang Turki ni roti juga untuk diorang kenyang. Kalau tak ada roti memang tak lengkap. Dia bukan setakat nak bagi kenyang tau. Dia memang tekak dia boleh masuk kat tu lah. Hang bagilah nasi Arab ke kan. Kambing golek ada. Dia kena ada roti tu. Hmm. So kalau ikutkan roti ni waktu Ramadan ada roti khas. Memang bulan Ramadan je boleh Bulan jumpa. Ramadan ni yang jumpa tu. So apa nama dia? Ramazan Pidesi. Ramazan Pidesi. Dia So, macam flat punya bread. Macam roti Turki. Lepas tu dia apa? Apa nak cakap? atas tu dia ada bijan. Ada Dia bijan. dia salut ada yang dia salut telur, dia buat bijan. Tapi kita boleh pilih. Hmm. Dia ada dua. Hampir masa nak beli tu hang beritahu hang nak kosong ataupun hang nak bijan. Betul tak? Apa susamle? Susamle ataupun sadar. Sadar. Sadar tu kosong. Hmm. Dia roti dia bulat, adalah besar ni ada kan, besar ni. Lepas tu dia ada bentuk macam shape macam bentuk ceket buat tu. Tapi special roti tu memang bulan puasa je yang ada, betul tak? Kalau hang duk pergi beli, hang biasa pergi beli beratok pergi beli. Tu lah selalunya kalau macam waktu Ramadan tu memang kat kedai bakery, kedai furniture tu, kedai roti tu memang orang beratur Line wajib lah. Dia sebab apa? Kalau contoh kalau rumah-rumah family kan, mak puan dia, "Oi ni, pergi keluar pergi beli roti." Sebab dia wajib ada. Dia masa nak buka puasa tu kat meja tu wajib ada. Tak ada tu orang macam, ada tak kena ni meja hang ni. Macam contoh kalau dekat Malaysia, kalau bulan Ramadan ni famous dengan roti john lah. Roti john ataupun ni orang Murtabak. kata buat lambuk. Buat lambuk kan. Benda-benda tu hak bulan puasa je dia orang kata dia choice keluar. Dia tiba-tiba dia ada banyak tempat kan. Tapi Ramazan Pidesi tu pun satu lah. Tapi memang sedap. Kalau aku panas memang sedap lah. Panas-panas memang sedap. Hang beli panas lembut kan. Aku lalu beli. Dia lembut. Beli lebih tau. Lepas tu lagi sok aku pangat balik. Aku pangat balik ni boleh lah, memang sedap lah. Cumanya hang nak beli tu penat sikit lah. Hang kena beratok. Hang kena beratok. Aku cakap pasal bakery friend ni. Hang cerita ni pasal culture dia pun Asker The Akmat. Asker The Akmat ni sebenarnya Asker maksudnya gantung lah. Gantung, Akmat roti. So kalau waktu zaman Osmaniyah ni ada satu tradisi orang panggil Asker The Akmat. Dia macam dia akan orang ramai akan beli roti ataupun orang yang nak sedekah. Dia sebenarnya konsep bersedekah tapi dengan roti sebab roti ni makanan utama. Makanan ruji untuk orang Turki. So orang contoh kalau kita beli roti lepas tu kita nak bersedekah. Macam mana cara bersedekah tu? Kita gantung roti tu dekat bakery tu. Tempat dia ada tempat dia, tempat khas dia. So dia dekat tempat gantung tu dia ada tulis apa macam sign lah, ada tulis kepada siapa yang memerlukan boleh ambil. Tapi ni free lah. Kiranya hang beli, contoh hang beli 10, bayar 10. Tapi ambil 5 je roti. Hang kata depa, lagi 5 ni aku letak, aku gantung kat sini. Ayat dia aku gantung kat sini kan. Kalau siapa hak join live kita itu ada kita tunjuk gambar. Kat gambar tu kalau pasal dia ada tulis tau, Alenan Veryland. Mana kata ada tulis berapa yang orang letak, berapa yang dah diambil. Dia untuk tally je lah, bukan dia nak kira pun ambil berapa, cuma nak bagi tahu ada berapa lagi kan, ada berapa yang dibagi, ada berapa diambil. Even culture tu still ada sekarang. Betul, sampai sekarang ada. Sekarang pun sebenarnya kita boleh buat juga benda tu. Lepas tu kita ambil, beli roti, lepas tu kita just bagi tahu je kat Bazar Ramadan boleh buat tak? Aku rasa boleh buat kat Bazar Ramadan. Hampir beli kuih kan, hang beli kuih, hang beli untuk RM50 kan, beli kuih gantung kat depan bazar. Lepas tu hang buat gantung itu, lagi tulis siapa nak ambil. Boleh. Benda tu sebenarnya boleh buat. Sebab kadang-kadang dia orang yang susah ni dia segan sikit nak minta, hang faham tak? Kan?
konsep dia macam hang kadang nak pergi minta kat orang ke mana, orang segan. Tapi bila ada macam tu, orang kurang sikit, orang kata, "Oh, aku ambil dekat mana-mana hak mampulah." Tu culture dia masa zaman Uthmaniyah tu baguslah. Dia nak mengelakkan orang nak ambil tu segan dan juga mengelakkan orang yang memberi tu rasa bangga, riak. Sebab orang tak tahu pun siapa yang bagi, siapa yang ambil. Ya. Cerita dia. Dia konsep dia macam tu. Aku rasa benda tu boleh try. Mana tahu kan, hang nak Boleh. buat kat rumah hang kan. Beli tu hang pacak tiang kat rumah hang, hang gantung. Siapa nak ambil, ambil. Lepas tu kalau ikutkan kat Malaysia pun ada juga sebenarnya, tapi macam contoh dekat masjid kan. Ha. Dekat masjid tu, kadang kita boleh tengok dekat bahagian belakang masjid tu ada satu almari, dia Mhm. ada macam beras, Mhm. orang simpan, orang apa, Betul. letak dalam beras, letak beras dalam almari, lepas tu dia ada tulis lah, siapa yang Perlu boleh ambil. perlu boleh ambil. Bagus Eh, lah macam tu. hmm, Bagus. Sebab tapi kadang-kadang aku tengok ada masjid-masjid yang ni sikit bang, hang nak ambil tu hang kena isi borang lah, apalah. Aduh. susah agak. Kesian mah. Sebab tu lah orang kita duk banyak pergi ambil kat gereja apa semua. Hmm. Yang ni apa boleh cut lah lagi. Ni kontroversi babi. Apa nama. Okey. Habis. Yang tu bab buka puasa. Tu sebelum buka puasa. Dalam buka puasa apa benda lagi yang kata wajib ada? Kurma wajib lah. Dia orang panggil hurma. So hurma Kurma. ni macam yang aku belajar, dia kata asal daripada bahasa Parsi. Hurma. Hurma. Kurma. So, kalau bahasa Arab kan Tamar. tamar kan. Ha. So sebenarnya kalau dekat dalam bahasa Turki ni pun sendiri sebenarnya ada banyak kalimah-kalimah Persian. Sebab contohnya kebanyakannya ibadah dalam kalimah tentang ibadah. Contoh Oruç tutmak, abdes, wuduk. Oruç tutmak ni Berpuasa. berpuasa, abdes, wuduk, Ambil wuduk. namaz, solat. Selalunya macam banyak daripada kalimah Parsi. Parsi ya. Perkataan-perkataan tu. Sebab yalah kalau bahasa Arab kan semua siap puasa, Wuduk, wuduk, ambil wuduk, solat, solat, namaz. semayang. So Ya. tak ada kena-mengena kan. Tarawih, namaz maksudnya solat Solat tarawih. tarawih. Hmm. Dia percampuran bahasa dan culture tu yang membentuk bahasa Osmaniyah dan sekarang ni bahasa Turki lah. Okey. Habis. Tak boleh cerita pasal makanan banyak sangat. Sebab kita pun tengah puasa. Orang pun tak bagi ayak. Makanan apa pun tak ada. Tak lagi kita duduk kat sini lagi kita dua orang nak terliok. So kita terus kita pergi ke semayang tarawih. Tapi boleh cerita juga yang macam kau punya contoh pengalaman kau pernah, boleh cerita sikit pengalaman kau jadi tetamu dekat rumah orang Turki. Ya kau dah cerita pengalaman cinta, aku malas cerita tu. Pengalaman depa macam hang kata kalau Musafir perver. depa meraihkan tetamu dan kalau hantar makanan Turki ni dia ada starter, main course dengan dessert dia. Ya betul. Tapi bulan puasa ni dia akan mula dengan hurma dululah, manisan. Tapi sekejap lagi dia akan bawa pula corba, sup. Corba tu pun ada Macam-macam jenis. lah. Aku tak tahu nak kata. Contoh lentil soup, Banyak. domates, tomato soup, atau cendawan, Tapi macam jenis. Hampa kalau hampa tak rasa, hampa tak boleh bayang sedap dia. Sedap bang sup ni aku cakap dengan hampa. Makan dengan roti dia. Roti Ramadan Pidasi panas-panas. Aku duk kata dia jangan duk cerita pasal makanan. Aku tengah lapar ni. Tapi lepas tu dia akan dah habis benda tu, dia salad pun ada. Salad dia pun wajib ada. Salad tu memang Salad wajib orang ada lah. Turki memang suka. Memang salad wajib ada. Mediterranean punya salad. Lepas tu sekali main course dia bergantung pada tuan rumah dia nak buat kelak apa kan. Macam-macam jenis ni salad. Tapi sebelum main course tu, main dish tu dia ada macam borek. Borek pun borek antara tu macam jenis juga. macam-macam hang nak spinach ke, hang nak Kentang, daging. cheese ke apa kan. Dia Tapi macam memang orang kata kalau full lah. ikutkan macam macam murtabak bentuk dia. Dia macam murtabak lah konsep dia. Pastry dalam dia ada isi kan. Tapi dia luar dia crunchy, dalam dia lembut. Macam tu lah. Nak kata. Kemudian apa dia punya Dia main dish dia? Main dish tak kisah tu rumah tu apa. Lepas tu manisan tu wajib lah. Manisan tu wajib lah. Manisan lepas tu wajib ada.
And Macam then Turkish delight ataupun baklava ke ada. kunefe. Jangan Entahlah. sebut banyak sangat, aku dah Okey, start okey. lapar ni. Lepas starter, lepas dessert tu, Dia mesti ada chai punya. chai Dia ataupun kahve, Turk kahve, kahve. dia Turk akan kahve ni minum. maksudnya Turkish coffee. Kita berhenti dulu abang makanan. Okey. Cerita pasal makan yang ni aku terliong kot lah cerita pasal makan. Ya. Sekejap lagi, lepas rehat, kita akan cerita pula pasal sembahyang tarawih. Tadi duduk cerita pasal makan dah. Lepas makan, kita cerita pasal tarawih lah. Okey, sekejap lagi lepas pada ni, kita akan cerita pasal tarawih dan seterusnya lah. Okey, kembali selepas ini. Kembali lagi kita dalam episod kedua podcast Episod kita. Okey, kita nak sambung tadi. Tadi kita dah habis cerita buat makan. Bukan habis, kita berhenti awal sebab takut bahaya tengah-tengah bulan puasa ni. Kita berhenti awal sikit. Kita nak lajak pergi ke sembahyang tarawih lah. Bulan puasa ni wajib kan? Bukan wajib lah, mana kata memang bulan puasa je ada sembahyang tarawih ni kan. Kat Turki pun sama. Zaman Osmania pun sama. Bulan puasa ada sembahyang tarawih. Apa benda yang mesti tahunya, hampir masjid time bulan puasa ni dia akan nampak. Apa dia tu? Oh, dia memang kalau kita pergi masjid kita akan nampak benda tu. Yang aku tahu ni mahya. Dia masjid besar. Mahya ni explain sikit apa dia mahya ni. Okay, mahya ni apa dia? Selalunya kalau kita tengok dekat masjid ni, dekat masjid-masjid dekat Turki, dia ada satu macam kita nampak lampu hiasan. Selalunya dia akan ada macam potongan ayat lah. Atau potongan Hoş geldin Ramazan bereket. Quote Macam itu. selalunya ada juga potongan kata-kata hikmah pun ada, daripada petikan hadis pun ada. Dia sebenarnya tujuan dia untuk apa? Tujuan dia macam untuk galakkan umat Islam ni, orang Islam ni supaya melakukan kebaikan lah. So dia macam bagi nasihat lah sebenarnya. Nasihat. Dia selalunya dia akan gantung between antara dua menara. Kalau Dalam masjid besar tu dia ada menara-menara. So dia akan gantung tali apa semua. Tengah tu dia ada lampu LED. Dia ada tulisan-tulisan apa semua. Tapi dia bukannya benda baru. Daripada zaman Osmaniah lagi ada. Tapi zaman Osmaniah dia pakai macam ni lilin lah. macam lilin ke lampu minyak tanah kalau kita panggil lampu minyak tanah ke. Tapi ikutkan tulisan dia ni lah, tulisan Osmaniah. Kalau zaman tu dia panggil Osman Leja lah, tulisan macam tulisan Arab tu. Tapi sekarang dah jadi Republic of Turkey. So dia dah tukar kepada bahasa Turki. So tulisan dia tulisan Turki lah. Cumanya benda dia still sama. Dia cerita macam nasihat tu lah. Sedekah itu sebagai daripada iman ke apa pula macam tu lah. Contoh macam israf haramdır. Membazir tu haram. Islam kardeşliktir. Umat Islam itu bersaudara. Contoh dia ada. Dia benda simple-simple lah. Dia bukannya tulis macam surat cinta penuh tu dah lah. Dia berapa perkataan lah. Dia tunjuk. Dia even ada seorang, salah seorang sultan dia tu, dia memang terkenal dengan dia punya atletism. Dia sendiri yang akan panjat menara tu dan akan pasang lampu tu masa zaman dia. Tapi masa tu dia putera, dia Syahzada lagi. Dia tak ada sultan lagi. Apa dia rasanya anak Sultan Sulaiman kot. Sulaiman Ibn Hussein kot, Syahzada. Anak Sultan Sulaiman ada banyak. Tak, yang dia buat masjid tu nama apa? Oh, Mustafa. Syahzada Azami tu. Tak silap lah, aku tak ingat sabda proper, tapi aku tahu ada. Dia memang dia punya karakter dia, kenapa dia popular sebab kan dia setiap kali bulan puasa dia sendiri akan panjat naik menara masjid, dia sendiri yang akan pasang. Dia akan tolong pasang lah, bukan dia buat seorang lah, dia tolong pasang tu. So itu antara benda first kita nampak kalau pergi masjid lah. Kalau pergi masjid kat Turki bulan puasa, masjid-masjid besar macam Blue Mosque, Hagia Sophia, Masjid Sulaiman ni dia akan ada lah benda tu, mesti wajibnya dia akan nampak. Ataupun boleh google lah masjid Turki masa bulan puasa. Tapi kalau yang tak mungkin nak tengok betul-betul, boleh lah Roger kita pergi dengan trip kita. Boleh Jadi ni memang khas bulan Ramadan je kita boleh tengok kan. Bulan Ramadan ni, bulan lain tak ada.
Nampak memang cantik lah waktu malam tu, kita tengok masjid dia, lepas tu nampak ada hiasan lampu, lepas Hmm. tu ada tulisan Okay, dalam habis bahasa Turki. hang kat luar habis. Hang masuk untuk sembahyang tarawih. Okey, Cerita cerita pasal sembahyang tarawih ni banyak ah. Tapi dia pun tak ada gaduh no 8, 11, 21. tak ada. Tak ada kan? Mhm, Depa semua buat 21. mhm, Betul tak? betul. Tapi siapa nak buat 8 kan. Okey, Tapi dia kalau hampir masjid besar pun semua dia buat 21. Uh, tapi dia tak, orang kata tak lama. Sebab main tarawih dia cepat. Betul tak? hmm. Kalau kalau kata Konya macam mana? Kalau Istanbul laju. Kalau dekat sebenarnya setiap bandar pun contoh dekat majlis bandaraya dia akan majlis pembandaran, dia akan buat list tau. List Hmm. untuk masjid mana, contoh masjid mana yang ada Khatim maksudnya yang Yang khatam khatam terus dia lah, baca khatam. juzuk. Contoh macam selalunya masjid-masjid besar dekat Hmm. Turki ni orang panggil Ulu Jami. Hmm. Ulu Jami ni selalunya Grand Mosque lah, maksudnya Great masjid Mosque. utama, masjid paling besar dekat bandar tu. So selalunya masjid yang Grand Mosque ni akan buat khatim lah. Khatim ni memang khatam terus. Yang tu satu malam satu Ha. juzuk lah. Lepas tu kita boleh pilih kat kalau tak nak pergi yang khatam punya, ada juga masjid yang laju. Masjid laju. Masjid laju ni Bila boleh pilih. bila kata laju ni sebenarnya laju tu. Memang laju. Dia punya laju tu Fatihah satu nafas. Al-Fatihah satu nafas. Lepas tu surah tu dia ambil satu ayat lah. Hmm. Dia baca Al-Fatihah satu nafas. Amin. Dia baca surah satu ayat. Tu rukuk. Ya. Siapa orang kata ada masalah penyakit lutut ke apa semua tu, jangan duk pergi cari masjid tu lah. Mhm. Jenuh ligan untuk imam orang kata. Tapi cepat sungguh lah. Setengah jam tu hang boleh habis. 21 hang boleh habis setengah jam. Kalau cakap hang buat 8 tu 15 minit orang kata. Sekejap ke. Sekejap lah. Ya, sebenarnya kalau khutbah dia pun laju juga. Contoh kalau khutbah Jumaat. Jumaat dia bukan laju, macam Pendek lah. pendek kalau nak Simple dan banding pendek. nak bandingkan dengan Malaysia. Banding dengan Malaysia kan. Malaysia kadang-kadang tu sampai tu imam lama tu sikit. merindang kata. Kalau orang kata merindang. Dia buat layan teks sebanyak-banyak 3-4 muka surat kan. Dia sana simple je. Tapi dia ada sebab kenapa dia tarawih dia tu dia cepat kan, pendek kan. Sebab dia kalau kita tahu ada depa kan negara 4 musim. So ada yang bila depa puasa, depa akan puasa musim panas tau. Bila puasa musim panas ni dia panggil siang dia panjang, malam dia pendek. So hang bayangkan kalau hang buka puasa pukul 9.30, 8.30. Lepas tu hang punya isyak pukul 10 atau 10 lebih kan. Lepas tu hang dah main isyak, hang nak tarawih lagi. Lepas tu sekejap lagi pukul 2.30, pukul 3.30 hang nak kena sahur dah. Sekejap dia punya So gap dia pendek, malam pendek. So depa percepatkan dia punya, depa pendekkan lah orang kata, pendekkan dia punya tarawih dia supaya orang dan untuk tidur berehat. Lepas tu hang nak bangun qiyamulai ke, lepas tu hang nak bangun sahur. Dia bukannya saya saja orang kata Turki ni tu lah negara sekular, semayang pun cepat apa semua. Tak bukan lagu tu. Hampa pantang sungguh lah. Semua nak tiba sama rata. Dia ada sebab lah. Dia benda tu bersebab. Kenapa dia buat macam tu. Sebab yalah, dia orang kata kalau hang pun ada berapa jam je, hang main contoh main 10.30, habis pukul 11 kan, tarawih apa semua, tak 11 lebih. Lagi pukul 2.30, 3.30 nak kena sahur dah. Betul tak? So macam dekat Turki ni waktu selepas solat tarawih hingga ke iftar, waktu solat Iftar tarawih esok tu. selepas solat tarawih kalau dekat Turki hingga ke sahur, diorang akan tunggu, dia akan lepak, dia tak tidur. Kalau macam kita pergi kat Turki, memang diorang lepak lah. Kalau macam diorang lepak dekat kafe. Lepas tu majlis perbandaran pun ada buat macam-macam program. Contoh macam dia ada buat program pameran kaligrafi lah, persembahan lah, lepas tu ada macam ceramah agama lah. Memang banyak lah program. Apa nama, forum perdana lagi Forum perdana. Memang aktif lah. Lepas tu dia ada juga macam bagi, contoh kalau dekat Konya, dia akan bagi ni sahlab free. Dia sahlab tu minuman musim, kalau dulu minuman musim sejuk. Tapi sekarang ni mana-mana pun dapat dah. Lepas tu dia ada bagi lokma macam manisan. Lepas tu dia antara benda hak ni Haji Vat Karagus. Dia selepas tarawih tu. Lepas tu pun ada pertunjukan juga. Dia ada macam selalu sekarang ni majlis bandaraya yang anjurkan pertunjukan Haji Vat Karagus. Haji Vat Karagus ni
Dia macam kita punya wayang kulit. Wayang kulit lah. Tapi dorang punya style, dorang punya kalau ikutkan gambar wayang kulit tu, orang dia memang pakaian Turki Usmaniyah Usmaniah dulu. punya lah. Mm. So, dia macam lepas tarawih tu, uh, sam sampailah nak masuk waktu song tu, orang akan tunggu lah. Mm. Orang akan tunggu sebab dia pendek. Kalau hang lena tu kira hang confirm hang lajak lah. Betul lah, sebab tu dia berjaga tu. Dia kalau Dia hang tak lena tidur. tu hang suruh buat kemas hang confirm hang lajak lah. So dia pun buat lah macam-macam. Macam kata Haji Fat Karagus kan. Haji Fat Karagus ni dia waktu lain pun ada, tapi main bulan puasa ni orang kata, "Ui, malam ni kat mana ada orang buat Haji Fat Karagus?" Haji Fat Karagus ni nama watak Haji Fat dan Karagus lah, dua watak tu. So dia kat mana malam ni ada kan? Oh, kat sini ada. Lepas tarawih kita pergi tengok kat sini. Dia macam tu. Dia orang orang kata Macam nak tengok show TV lah waktu macam zaman kita, tu. macam kita tengok TV kan. Tengok TV lah. Depa TV dulu tak ada TV. Depa buat tu lah, tapi tradisi tu masih ada sekarang. Tapi tak semua tempat, cuma ada lah. Kalau cari ada lah. Sampai kalau macam waktu zaman Usmaniyah pun ada, memang start daripada zaman Usmaniyah lagi. Sampai ada catatan tu pun ada cakap yang sampai Sultan pun join sekali tengok Sultan tengok. Pun takkan dia pisang duk istana tak ada kan. Dia pun pergi tengok Dia Haji pun Fat pergi tengok Karagus. Haji Fat Karagus. Kalau sekarang ni Haji Fat Karagus tu ni lah dah masuk antara UNESCO juga. Oh, dia masuk dalam Bursa. UNESCO, bawah UNESCO dah sekarang ni. Clear. Sebab benda-benda itu kalau hang tak Warisan lah. Warisan kalau tak ni memang lama-lama akan hilang lah. Dia bila the next generation tambah dengan generation sekarang yang banyak main phone apa semua. Kadang-kadang dia pun tak minat benda macam tu. Benda-benda tradisional ni. Dia tapi yang kalau macam kan dia buat wayang kulit tu, dia sembang-sembang tu lawak Turki lah. So korang kena faham bahasa Turki dengan kena faham dia orang punya culture. Dia faham bahasa saja tak cukup. Dia kena faham dia punya jenaka lawak depa lah. Sopa lah kita sama-sama kita pun macam kadang-kadang lawak orang Kedah, orang Kelantan mungkin tak faham. Lawak Kelantan orang Kedah tak faham. Dia macam tu lah. Hang kena faham culture dia tu baru orang boleh gelak lagi dah hang pisang tengok. Kita tengok orang gelak tapi kita itu lah. Kita pun gelak lah. Gelak lah dah, takkan orang kita seorang tak gelak kan. Tapi aku pun pernah tengok. Tapi masa aku tengok tu, masa awal-awal aku pergi, aku pun tak faham ni, aku gelak. Macam hang kata, orang gelak kita pun gelak lah. Ya. Kita gelak sebabkan orang gelak. Kita nak ni lah, nak join, nak Caca join lah. Lepas tu dah habis dari situ. Mungkin kita boleh cerita sikit selam pasal apa benda tradisi charity atau tradisi menderma atau beri sumbangan yang selalunya lah masa bulan puasa ni. Yang tadi kita dah cerita pasal Ask the Akmat yang gantung OT dekat tu. Lepas tu ada lagi macam buka puasa. Hang pernah sebut dish kirasa. Dish kirasa. Okay, dish kirasa ni kalau kita tengok dari segi bahasa, dish ni gigi. Kirasa, kira ni sewa. So sewa gigi. Kenapa sewa gigi? Macam pelik kan? Sewa gigi. Apa? Sewa gigi palsu lah. Dia ada satu tradisi tradisi ni waktu zaman Usmaniyah. Sebenarnya dish kirasa ni sebenarnya tradisi untuk memberi hadiah. So waktu tu zaman tu orang-orang contoh orang kaya akan jemput orang miskin untuk datang ke rumah untuk berbuka puasa, untuk iftar. So jadi orang-orang miskin akan untuk menjamah kan. Menjamah makanan, dia akan iftar sekali. So dari situ orang kaya akan macam mana dia nak berterima kasih, dia akan bagi hadiah. Dia terima kasih hang mai makan kat rumah aku lah kan. So dia sebenarnya dia nak cakap terima kasih sebab disebabkan engkau makan, disebabkan guna gigi engkau. So macam dia nak sewa lah. Disebabkan gigi engkau makan ni, aku dapat pahala. Sebab tu dia nak cakap dish kirasa. Maksudnya aku sewa gigi engkau supaya kau makan. So aku dapat pahala. Dia punya konsep dia tu. Dia punya dulu. Tapi sekarang tak ada dah. Sekarang tak ada. Lepas tu payah nak ada. Itu orang tradisi Osmaniyah dulu. Sebab orang kaya dia nak connect dengan orang miskin. Lepas tu yang apa? Yang dish kirasa tu, so sebenarnya dia hadiah. Nama dish kirasa tapi benda tu dia bagi hadiah. So hadiah macam dia ada simpan dalam apa?
bekas ke bekas apa kain semua. ke, lepas tu bagi. Dia tak kisah kalau kadang ada juga dalam dari segi hadiah tu barang-barang berharga. Hmm, Contoh Daily HLR, hmm. benda-benda berharga, barang-barang mahal Lepas tu kadang dia ada boleh juga ada Alton ni emas. 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 Lepas tu ada duit, para, tu Tak kisah macam-macam lah jenis lah. apa-apa, tapi ya benda-benda yang ada Semuanya benda, value, benda yang value. ada harga, dia akan Mm, bagi hadiah. Pada tu, mana kata orang miskin mai tu makan, dia tak terasa sangat lah macam aku ni rajin makan tempat orang ada. Mana mm. kata orang macam dia rasa macam orang bayar dia untuk pergi makan. Itu pun bagus jugalah, tapi aku sukalah konsep tu. Cumanya sekarang ni payah lah nak buat. Payah sikit lah nak buat benda-benda macam tu dekat ni. Tapi aku ada pernah agak baca pasal benda ni dalam bahasa Turki punya kan. Hmm. Dia ada tulis yang tradisi ni ada pernah pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Hmm. Dia ada Sultan Muhammad Fatih, pernah dengar? Sultan Muhammad Fatih dia ada ajak menteri-menteri datang ke sarai, ke Okay. istana. Lepas tu untuk ni lah, iftar makan nasi. Lepas tu dalam antara nasi tu ada ni Alton. Dia letak emas dalam tu. So kira So hang lepas makan makan-makan, tu ada Alton. So siapa yang dah dapat Alton tu dia boleh ambil lah. siapa kalau hang Ada dia tulis. tertelan nasi hang lah. Kalau jenis pelahap, makan-makan telan, tak ada lah. Pernah baca lah benda tu dalam Turki punya. Tapi nak kena check balik lah. Dia Ah, punya kesahihan dia tu. tapi banyak je cerita-cerita dia macam tu Hmm. kan. Sebab mereka instead of membagi macam tu, dia sebab kalau orang besar ni, hang tak boleh bagi macam tu. Dia rasa macam, pasal apa hang Hmm. nak bagi aku macam, aku ni orang miskin kan dia bagi tu kan. So dia sembunyikan dalam tu. So bila makan tu macam, oh ada, aku ambil lah. Dia tak ada lah macam Hmm. nampak orang bagi, Nampak sangat. nampak sangat orang bagi hadiah kat dia kan. Dia orang pembesar parlimen ni pun dia ada dia punya orang kata ego dia sikit. Hmm. Betul tak? Uh, Lepas tu kalau di kedai-kedai runcit ke apa semua, Hmm. antara satu culture yang nanti lah hang akan explain lah. Aku suka yang culture membayar hutang orang tu. Oh. Yang tu ada satu tradisi zaman Uthmaniyah. Orang panggil Zimam Defteri. Zimam Defteri. Zimam ni apa? Dia kalau ikut dalam kita punya budaya ni lah apa buku hutang. Buku 35 tu. Buku 35. So macam sebenarnya orang orang awam contoh Hmm. pergi ke apa kedai roti ke kedai sayur Kedai ke runcit ke. kedai runcit ke. Hmm. So kalau macam contoh dia macam tak cukup duit Hmm. nak beli barang tu, so dia akan tulis lah apa Masuk buku hutang tu lah. Masuk buku hutang hutang berapa tu. kurus kan, berapa 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 harga. So tapi waktu bulan Ramadan selalunya buku-buku ni selalunya orang-orang yang pernah hutang ni akan dah apa nama dia akan dihapuskan lah. So dah Hmm. tak ada lah dalam list. Hmm. Sebab kenapa? Waktu tu kalau macam selalunya orang-orang kaya dia akan bayar hutang lah. So dia akan tulis Allah kabul ihsin. Maksud Allah Macam kabul ihsin tu maksudnya supaya Allah menerima menerima ibadah. ibadah hang. Ibadah. Benda tu lalu kalau macam hang lepas sembahyang pun katakan hang Allah kabul ihsin Allah kabul ihsin. Allah terima Hmm. ibadah hang. Puasa pun kata tu Allah kabul ihsin. Lepas solat, lepas puasa, selalunya orang Turki dia punya culture dia akan orang Turki ni yang bagus ni dia punya culture dia saling mendoakan. Mendoakan. Dia Ha. punya greeting dia tu Hmm. mendoakan Hmm. satu sama lain. So macam Bagus. doakan satu sama lain. So macam kita lepas solat dia cakap Allah kabul ihsin. So, supaya Allah terima ibadah. So Dia tadi balik pada hak Zimam Defteri tu, mana kata orang kaya ni, orang ada duit ni dia akan bulan puasa dia akan pergi kedai-kedai, dia akan minta buku tu kan. Dia tengok ada orang hutang apa semua, dia kata aku nak bayar semua ni kan, nak bayar ni. So dia bayar lah. tapi orang maksudnya orang yang apa? Orang miskin tu tak tahu. Orang yang tak Ha. cukup duit tu dia Dia tak tahulah dia tak siapa yang tahu. bayar. Cuma dia Betul PP tu nanti dia kata, oh tukar kedai kata, you punya hutang sudah potong lah. Dia kata kan. Dia kata dia hang punya hutang dah habis settle. Ada orang dah bayar dah. So itu antara cara dia nak bersedekah tanpa menunjukkan diri depa lah ke depan kan. Sebab orang kita kan sekarang ni sedekah kan suka tunjuk kan. Dengan social media apa semua. Tapi zaman tu depa kalau boleh depa nak sembunyi. Depa nak sembunyi, depa pakai prinsip yang tu lah. Kalau tangan kanan buat baik, tangan kiri tak tahu. Dia macam tu sampai tahu tu. Sama dengan konsep yang tu lah. Sadaqah Tasya tu.
Sedekah tasyah pun Ha, sama. ha. Sedekah tasyah hang letak duit, Mm. orang memerlukan nanti mai ambil kat situ. Orang tak tahu siapa bagi, Ya. siapa ambil pun tak tahu. Okay, nak cerita sikit pasal sedekah tasyah ni. Sedekah ni kalau kita tahu bahasa Turkinya sedekah, Ha, sedekah. Bahasa Melayu sedekah. Tasyah, tash ni batu. batu. So dekat Turki ni, kalau sampai sekarang kita boleh tengok contoh dekat mana, dekat masjid, depan-depan masjid, dekat depan makam ke, dekat depan madrasah ke, akan ada, kalau perasan ada macam satu binaan ni, dia macam bentuk silinder, tinggi dia macam separuh pada manusia selalunya. Hmm, Selalunya dia buat daripada batu ataupun marmar. Orang marble, panggil marble, ni Sadaqah Tasyah lah. So macam tiang, dia macam orang panggil tiang infak ataupun charity stone Hmm, ataupun tiang batu untuk bersedekah kan. sedekah. So dia ada design dia macam-macam lah, ikut tempat lah, ikut wilayah kan. Ada kat Istanbul macam ni, dekat Anatolia macam ni. So kadang ada macam satu tiang ni, dia akan ada apa, macam lubang. Lubang tu untuk kita Letakkan letak, duit ke contoh kita apa. nak sedekah, kita letak duit, duit. Dia tak kisah sama ada kita bagi emas pun boleh. Hmm. Duit, Tapi long tak letak dah ah, emas. sekarang tak Letak lah. emas sekarang ni. Dulu kan duit ada nilai. Duit emas, duit silver, Perak lah. duit perak apa semua kan. So, daripada dulu letak macam tu benda-benda tu. Gemush parasa. Hmm. So, contoh orang yang memerlukan pada waktu malam, dia Allah. akan ambil lah. Tapi dia boleh ambil sekadar apa yang dia Dia perlukan. perlu saja. Lepas tu baki selebihnya, orang lain pula boleh ambil. Dia kira dia purely 100% bergantung pada hang punya kejujuran lah. Hang nak ambil banyak mana kan. Sebab dia tak ada orang jaga, betul tak? Di mana ada Pak Gad tu jaga situ. Hang jangan ambil lebih. Ambil banyak mana. Tu lah. Dia tak ada. Dia ikut. Hang rasa hang perlukan, contoh hang perlukan RM2. Ambil RM2 Contoh itu ada 100 pun. Dah ambil RM2 Alih hang tinggal. Sebab ada orang yang memerlukan. Dulu konsep dia macam tu lah. Sekarang kalau hang letak cerita dia, tak ada seminit lah. Dia konsep bersedekah tu, dia macam dia nak apa, supaya contoh orang-orang yang banyak duit ni supaya tak riak, macam menunjuk. Itu satu. Lepas tu untuk orang yang memerlukan ni, dia rasa macam tak perlu nak rasa malu. Lepas tu dia Untuk nak untuk melindungi dia punya aib lah. aib, Kalau status untuk sosial orang dia. nak menerima tu untuk melindungi aib muka dia, macam dia pun kadang tak tahu. Mungkin dia terdesak ke apa tu kan. Tu dia nak minta kat siapa dia tak tahu. Dia boleh ambil senyap-senyap. Orang nak memberi tu pun dia tak rasa riak. Sebab orang tak tahu dia bagi. Orang tak tahu siapa yang bagi. Betul tak? Itulah serba sedikit sejarah budaya bulan Ramadan di Turki dan juga zaman Uthmaniyah lah. Itu berdasarkan sejarah dan juga berdasarkan pengalaman kita kat sana. Sepanjang kita puasa apa semua kan. Puasa nanti kalau raya nanti kita cerita lain lah. Tak boleh cerita sekarang. Sebab nak raya lagi pun lagi ikut kita menangis. Raya, cerita pasal raya. Kita tak balik kampung ni. Okey. Rasanya mungkin takat tu dulu untuk episod kedua kita. Kalau nak yang panjang-panjang untuk tajuk-tajuk lain nanti, kita akan sambung ke episod yang lain pula. Boleh subscribe kita punya channel, follow kita punya IG. Lepas tu nantilah apa-apa nanti dia akan bubuh link kat bawah lah. Apa tengoklah. Link apa yang kat bawah tu, ada link Shopee pun aku tak tahu lah. Ikut depa dia nak buat apa kan. Okey. Takat tu saja. Baca? Alright. Cakap sikit. InsyaAllah tekrar görüşürüz. Tu dia cakap dah. Dia cakap aku tak cakap. Okey, kita jumpa lagi lepas ni. Herkese hayırlı bayramlar. Bayramlar. Jangan bayramlar lagi. Awal Raya sangat. puasa lo. Herkese hayırlı Ramazanlar. Selamat berpuasa semua. Semoga amal ibadah kita diterima insya-Allah. Jumpa lagi lah episod akan datang, episod kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.